Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil latifir raufil mannan, al-ghaniyul qawiyyus sultan. Ahmaduhu ala sifatil kamalil hisan, wa ashkuruhu ala ni'amihi sabiqat, wa bisyukri yazidul ata' wal imtinan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullah wajtahidu fil a'malis salihati fi baqiyati syahrikum. Wahai umat Islam, bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya. Musim yang kita ada ini adalah di bulan Ramadan, syahrul maghfirati wal judi wal ata', bulan keampunan, bulan anugerah yang besar, bulan keampunan Allah dan pemerdekaan daripada api neraka. Berlalunya 10 Ramadan yang terawal, berapa ramai sudah di kalangan umat Islam yang mendapat faedah daripada kedatangan bulan yang mulia ini. Berapa ramai orang yang mengambil faedah, orang yang memetik buah, orang yang mengambil khairat Ramadan. Dan berapa ramai pula orang yang kecundang, tewas, gugur bersama dengan nafsu syahwat, terpenjara dalam syahwatnya bersama syaitan yang telah dibelenggu dan dirantai oleh para malaikat itu. Inilah yang menjadi pokok perbincangan kita. Kita ingin bertanya kepada kita sekalian, para pendengar muslimin dan muslimat, apa yang kita dapat faedah 10 hari pertama ini? Apakah kita tidak merasai apa-apa? Bahkan kita rasa gembira kerana Ramadan nak masuk setengah dah. Alhamdulillah, tak lama lagi pergilah dia. Ataupun kita termasuk di kalangan orang-orang yang duka cita, menyesal di atas kecuaian, kelalaian, kelekaan kita di bulan yang besar ini. Kita kena ingat, dalam khutbah yang lepas saya telah ceritakan kepada tuan-tuan bahawa tawaran istimewa ini bukan tawaran biasa. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Allah kata semua amalan anak Adam semuanya bagi dia, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa ini li, Allah Ta'ala kata, untuk aku dan aku akan beri balasan. Inilah disebut oleh para ulama, ahli-ahli ekonomi sekarang berkata bahawa puasa ini bajet tanpa limit. Kalau ibadat lain, al-ashru bi amsalihha, al-hasanatu bi ashri amsalihha, satu kebajikan diganda 10 dan dia meningkat naik sampai 700, tetapi puasa tidak ada had. Allah kata li wa ana ajzi bihi, untuk aku akan beri balasan. Di sini kita nak lihat apa benda, apa maknanya
puasa ni untuk aku dan aku beri balasan. Apa maksudnya? Kata seorang ulama salaf, Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, ketika menjelaskan makna hadis ini, beliau mengatakan, seorang muslim ataupun muslimah apabila mereka datang pada hari kiamat, wa alaihi huququn linnas, dia memikul hak orang. Apa je? Kita pergi hari kiamat nanti, kita bawa hak orang. Apa dia hak orang? Kita mengumpat orang, kita zalim kepada orang, kita buat fitnah kepada orang, kita ambil hak orang. Semua akan duduk di bawah tanggungan dalam kita pikul bawa. Apabila bertemu di akhirat nanti, fatu'khazu min hasanatihi, akan diambil kebaikan yang kita bawa, diberinya kepada orang yang kita zalim itu. Kita beri pahala kita free kepada orang tu. Hadis ini panjang. Ana telah huraikan hadis ini, dipanggil hadis al-muflis. Hadis orang-orang muflis di akhirat, iaitulah orang yang datang membawa amalan yang banyak dan dia juga bawa dosa yang banyak, yang menyebabkan amalan dia diberi kepada orang yang dia buat dosa itu. Kata Sufyan, semua amalan-amalan dia diberi kepada orang tu, orang yang kita buat zalim kepada dia, orang yang kita unaya, orang yang kita mengumpat, mengeji dia, kita akan beri pahala kita. Allahu Akbar. Fikir panjanglah kita kalau nak buat maksiat. Kalau nak buat fitnah kepada orang, berfikir panjang. Apakah tuan-tuan sanggup menjadi manusia muflis pada akhirat? Kemudian bila habis amalan kita, lebih dahsyat daripada itu, akan diambil dosa orang itu, dibawa ke atas kepala kita. Jadi setelah amalan itu, semua amalan itu diberi kepada orang yang dizalim, ala sabilil qisas illa siyam. Jadi kata Sufyan, maknanya kecuali puasa, fa innahu la yu'khadhu min sawabihi syai', tidak diambil pahala puasa diberi kepada orang. Ini menunjukkan bahawa puasa itu mempunyai kekebalan yang tersendiri. Kerana itulah bila masuk dalam syurga nanti, Allah Ta'ala buka satu pintu namanya Babur Rayyan, pintu orang-orang yang dahaga di atas dunia masuk ikut pintu ini ke dalam syurga. Besar kedudukan orang yang berpuasa. Karena itulah para ulama menjelaskan kenapa begini hebat puasa, sampai peringkat pahala dia tak beri kepada orang. Allah Ta'ala kata, aku nak balas sendiri pahala kamu, kamu tak payah bawa. Sebab sampainya kepada darajat yang besar ini bagi orang berpuasa, kerana mereka telah merealisasikan dalam ibadat puasa ini 3 perkara kesabaran. As-sabrul awal, yang pertama, sabar yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Kita sanggup berpuasa, dahaga, lapar. Kerana apa? Kerana mentaati perintah Allah Azza wa Jalla. Sanggup berdiri malam, kerana apa? Kerana nak menghampirkan diri kepada Allah. Itu sabar yang pertama. Sabar menerima perintah Allah. Allah gaya kita. Sebelum pensyariatan puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, saya dah cerita kenapa dibuat bandingan. Semata-mata nak suruh kita sabar, menerimanya dengan penuh keimanan. Wa thaniha, yang kedua, as-sabru amma harramallah. Yang kedua, kita sabar menahan diri daripada perkara yang Allah Ta'ala haramkan ke atas kita. Apa yang Tuhan haramkan bila berpuasa? Makan, minum, perkara yang terlibat dengan perkahwinan, kita tak buat. Alhamdulillah, semua ini, keinginan-keinginan syahwat ini kita tinggalkan. Kenapa?
khaufan minallah, kerana takut kepada siksaan Allah. Sedangkan kalau kita nak buat, boleh tak boleh? Boleh. Dalam rumah kita, mana pencegah maksiat nak masuk? Tidak ada undang-undang. Bahkan hari ini pencegah maksiat pergi masuk ke dalam hotel-hotel yang direport oleh orang pun, ramai orang yang menentang, ramai orang yang mengeji. Kesian saya tengok pencegah maksiat ni, jadi mangsa dia. Orang yang buat maksiat pun marah, orang yang menentang maksiat pun marah. Itu masalah. Tapi kita hari ini, kita meninggalkan perbuatan ini semata-mata khaufan minallah, kerana takut kepada Allah. Takut apa? Pencegah maksiat tak masuk dalam rumah kita. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, sabar menerima ketentuan Allah. Allah tentukan kepada umat ini berpuasa 29 ataupun 30 hari dalam masa sebulan. Umat dulu kuat, puasanya lama, tapi ayyamin ma'dudat, beberapa hari saja. Umat ini sebulan dia beri. Kita duk fikir dah, baru ni kita fikir dah, kenapa sebulan? Jawabnya, nak mengekang nafsu, nak tahzibun nafs, nak melunturkan keegoan nafsu. Tak cukup dengan 3 hari, tak cukup dengan seminggu, sebulan kamu lapar. Aku nak tengok mau berjaya ke tidak. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin dan muslimat berjaya menentang nafsu, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala pada siang harinya. Kita juga lebih daripada itu, menentang nafsu kita, meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Kalau hanya mengekang nafsu kepada yang baik saja, yang tak baik masih lagi buat, ini bukan lawan nafsu. Ini namanya orang yang menguatkan nafsu di bulan Ramadan. Kerana masa untuk bercakap itu panjang. Dulu kita sibuk dengan nak makan. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman tadi, fa innahu li wa ana ajzi bihi, puasa ini untuk aku beri balasan. Maka Nabi ajar kepada kita beberapa adab. Muslimin dan muslimat, kita cuba dengar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus. Apabila hari kamu berpuasa, fala yarfus, jangan buat benda-benda yang tidak baik. Rafas, benda yang terlibat dengan perempuan, jangan. Tidur jauh-jauh, jangan duduk dekat-dekat. Wala yaskhab, jangan bertempik, jangan melaut, jangan memaki. Tutup mulut, senyap. Orang maki kita, diam. Tapi ingatlah, jangan pula sebab orang maki kita kerana kita parking kereta kita di belakang kereta orang, lepas bila orang marah kita diam. Itu dia panggil lembu kenyang lagu tu. Kalau orang marah kita bersalah, minta maaf je lah. Maaf cik, saudara, maaf, saya ingatkan tuan lambat lagi tadi. Ini kadang-kadang berlaku dekat masjid ni. Kita pergi lambat, tengok parking tak ada, pergi belakang kereta orang. Bila masuk masjid dah mari lambat, nak qada kononnya, nak keluar lambat pula, berzikir panjang-panjang. Kita tak ingat kereta kita sekat lorong orang. Orang tu mari awal, tak apa dia balik awal. Kena ingat. Jadi kalau orang marah kerana kita bersalah, minta maaf. Tapi kalau dia marah kerana tak ada salah, fa in sabahu ahadun, kalau seorang maki kita, au qatalahu, ataupun orang nak perang kita, falyaqul inni mru'un shaim, kamu jawab, saya berpuasa, minta maaf lah. Awak makilah seorang, tapi apa yang saya salah, saya minta maaf. Cukup, stop setakat tu ya, jangan duk panjang-panjang lagi. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi diri Muhammad ini di tangan Allah, la khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Nabi kata bau mulut orang yang berpuasa itu lebih haram di sisi Allah Ta'ala daripada bau kasturi. Kita sama kita mungkin tak selesa bau mulut, maklumlah perut dah kosong tengah hari petang. Lis-shaimi farhatan, bagi orang berpuasa itu dua kesukaan, kegembiraan. Yafrahuhuma iza aftara, mereka akan gembira bila masuknya waktu maghrib, buka puasa, bismillah, makan. Sudah makan jangan lupa doa buka puasa, zahabaz zama'u wabtalatil uruq wastabatal ajru insyaallah. Jangan terlupa memuji Allah.
wa fariha wa idza laqiya rabbahu farih bisaumihi. Suka kerana kita boleh buka puasa. Zahabal zama'u, telah hilanglah dahaga. Wa batallatil uruq, orang-orang telah menerima balik dia punya tenaga. Wa sabatal ajru insyaallah, Allah Ta'ala tetapkanlah pahala yang kita puasa hari ini tak hilang insya-Allah. Yang kedua kita suka kenapa? Wa idza laqiya rabbahu, bila kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti, kita akan gembira kerana pahala puasa yang begitu besar yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itulah Allah Ta'ala janji dalam Al-Quran Al-Karim, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala sempurnakan pahala orang yang berpuasa, orang yang sabar, bighairi hisab, tanpa hisab yang kita agak-agak boleh banyak mana, tanpa limit Allah Ta'ala beri. Demikianlah orang berpuasa mendapat kelebihan yang tinggi. Karena itulah kata ulama salaf rahimahullah, tuba liman taraka syahwatan hadirah. Keuntungan, kebahagiaan, kebertuahan bagi orang yang meninggalkan syahwat yang hadir, yang sekarang, min ajli mau'idin ghaibin lam yarahu, semata-mata menunggu janji-janji yang Allah Ta'ala janji sediakan untuk kita yang kita tak tengok di atas dunia ini. Kita yakin semua apa yang ada ini adalah kehendak Allah. Apa yang ada ini adalah perintah Allah. Karena itulah muslimin dan muslimat, tuan-tuan, orang yang berpuasa, ayyuhas saimun, orang-orang yang berpuasa sekalian, 10 hari berlalu. Apakah kita rasa kita telah dapat memenuhi kriteria, memenuhi ciri-ciri as-saimul qaim, orang yang berpuasa di siang hari, berdiri membaca Quran, berzikir, bertasbih pada malamnya? Ataupun kita masih dalam kategori yang pertama, yang kedua, orang yang dia siang harinya berpuasa, mulut tak makan, tetapi keluar macam-macam sumpah seranah daripada mulut kita. Mata asyik duk tengok benda-benda yang haram pagi sampai petang. Malam pergi terawih, tengah jalan lari. Sudah terawih pergi duduk kumpul dengan kawan-kawan, bincang itu bincang ini. Inikah kita? Kalau itulah kamu, kalau itulah awak, 10 Ramadan yang terawal, adrik nisfahu, ambillah peluang tengah-tengah Ramadan ini untuk kita membuat persiapan rapi. Apabila masuknya Ramadan yang terakhir nanti, kita sudah ready, bersiap sedia mencari Lailatul Qadar dan keampunan Allah Azza wa Jalla. Ulama mengatakan cukup malang. Dalam hadis yang kita baca terlepas, man hurima khairaha, siapa yang dinafikan, diketepikan daripada menerima kebaikan Ramadan ini, itulah orang yang menerima ancaman yang besar, itulah orang yang terlepas daripada rahmat Allah. Dalam hadis yang panjang yang telah kita cerita, hadis mimbar, man adraka Ramadan falam yughfar lah, siapa yang masuk bulan Ramadan, Ramadan berlalu tidak mendapat keampunan Allah, orang inilah orang yang celaka, orang inilah orang yang tak reti bahasa dengan Allah, orang inilah orang-orang yang cukup malang, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Karena itulah kata Qatadah, seorang ulama salaf, Qatadah rahimahullah, seorang faqih dan ahli tafsir, mengatakan apa? Man lam yughfar lahu fi Ramadan, Allahu akbar, sesiapa yang tidak diampunkan padanya dalam bulan Ramadan, falam yughfar lahu ma siwa, bulan lain jauh lagi dia mendapat keampunan Allah. Dalam kata-kata ulama yang lain, idza lam yughfar lahu, apabila orang ini masuk di bulan Ramadan, berlalunya malam Lailatul Qadar, tetapi dia relax, tak dapat apa-apa kesan daripada Lailatul Qadar. Mata yasluh man la yasluh fi Ramadan, bila nak jadi baik kalau orang ini di bulan Ramadan juga tidak menjadi manusia yang baik. Faman farata fi zar'i waqtul bizar, siapa yang cuai, siapa yang leka, abai
waktu menabur benih ini mereka akan terlupa untuk mengetam, untuk menuainya pada hari orang lain menuai amal-amal ibadat mereka pada waktu itu. Dia termasuk di kalangan orang-orang yang nadam wal khasar, orang-orang yang menyesal, yang tidak berguna. Itulah muslimin dan muslimat kalau kita lihat di dalam muhasabah kita 10 hari yang terawal ini, yang perlu kita teliti dan kita pelajar bahawa jihad kita di bulan Ramadan ada jihad siang dan jihad malam. Jihad waktu siang dengan berpuasa yang macam-macam godaan yang ada depan mata kita, dan jihad pada waktu malam pula, iaitulah jihad dengan bertadarus, membaca Quran dan lain-lain kerja-kerja ibadat yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran, puasa dan Quran ini akan memberi syafaat kepada seorang hamba itu pada hari kiamat. Bila kita mari depan Allah hari akhirat nanti, puasa akan datang menjadi peguam kita. Puasa akan bercakap. Tuan-tuan jangan tanya macam mana dia bercakap, ustaz, dia puasa. Saya nak tanya tuan-tuan, itu dalam poket kita masing-masing ada besi, ada plastik, macam mana dia bercakap? Dia tak ada lidah, kan boleh bercakap dia tu? Kuasa Allah nak suruh bercakap, apa saja dia boleh beri bercakap, batu, kayu. Puasa mari bercakap menjadi peguam bagi pihak kita. Dia kata, ay Rabbi, mana'atuhu siyam, mana'atuhu ta'am wa syahwat bin nahar. Puasa kata, ya Rabbi, masukkan dia ke dalam syurga. Aku larang dia daripada makan, daripada minum, daripada syahwat dengan isterinya pada siang hari Ramadan. Ya Allah, masuk dia dalam syurga. Bangun peguam yang kedua, iaitu Al-Quran. Quran kata apa? Mana'tuhu nauma bil lail. Ya Allah, aku larang dia daripada tidur pada waktu malam, karena mereka terpaksa berqiyamul lail, baca Quran, bertahajud. Fasyafi'ni fih, jadikanlah saya ini orang yang membantu mereka untuk masuk dalam syurga. Fayashfa'an, kata Nabi, puasa dengan Ramadan menarik tuannya masuk ke dalam syurga, insya-Allah. Inilah kita. Karena itulah bila kita berlalunya setengah Ramadan, kita sangat rasa duka cita, karena target kita tahun ini nak khatam Quran 2 kali sebelum setengah Ramadan tidak tercapai. Lebih malang lagi kalau sekali pun tak khatam lagi. Itulah di antara yang kita kena fikir, yang kita kena sama-sama teliti pada hari yang mulia ini. Aqulu qawli hadza, barakallahu lakum fil Quran azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wal dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqullah. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, yaitulah dengan kita menjaga puasa kita daripada perkara yang membatalkan zahirnya dan batinnya. Batal zahir maknanya batallah puasa kita dengan sebab makan minum. Batalnya puasa secara batin, iaitulah pahala puasa hilang kalau kita tidak menjaganya, mengawalnya daripada perkara-perkara yang menghilangkannya. Dan kita mesti letak di hadapan mata kita pengharapan yang tinggi terhadap Allah Azza wa Jalla. Karena itulah seorang ulama, Al-Hafiz Abdul Ghani An-Nablusi rahimahullah, ketika nak mati, dekat dengan nak wafat, sahabat-sahabat dia pergi jumpa, ziarah dia, mengucapkan selamat jalan, dan sempat bertanya, ma tashtahi, wahai Abdul Ghani, kamu nak pesan apa? Apa kamu harapan kamu nak apa? Kalau kita hari ini tentulah kita kata, tolong jaga anak saya, jaga kambing saya, jaga isteri saya contoh.
Abdul Ghani kata apa tuan-tuan? Ma tashtahi, apa yang kamu nak? Orang tanya dia. Qala ashtahi nazara ila wajhillahil karim. Allahu akbar. Dia kata aku rindu, aku nak akan dapat memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Tengok orang yang saleh, di saat nak mati dia tak hirau dah kepada benda lain, kecil semua hal lain. Aku rindu untuk memandang wajah Allah Azza wa Jalla pada hari akhirat. Jawab setengah daripada yang lain pula, aina natlubuka fil akhirah ya Abdul Ghani, di mana kami nak jumpa kamu di akhirat esok? Nak jumpa kat mana? Orang saleh dia boleh berunding sama dia. Allahu akbar. Qala fi zumratin nazirina ila Allah, insyaallah kamu jumpa aku di tempat orang yang dapat memandang wajah Allah. Di situ aku ada. Qila lahu, orang tanya dia, Abdul Ghani, kaifa alimta zalik? Kaifa amilta zalik? Apa yang kamu buat untuk menaik tarafmu ini, termasuk di kalangan orang yang dapat memandang wajah Allah? Apa taraf? Qala, ini dengar jawapan dia. Yang pertama, bighaddi tarafi lahu an kulli muharram. Dengan sebab aku jaga semua anggota aku ini daripada memandang kepada benda-benda yang haram. Allahu akbar. Wajtinabi fi min kulli munkarin wa ma'tham. Aku jauhkan anggota aku ini daripada semua benda mungkar dan benda-benda dosa. Wa qad sa'altu an yaj'ala jannatin nazar ilaih. Aku telah memohon kepada Allah supaya anugerahkan kepada aku dengan aku jaga anggota aku ni, tak tengok pada benda yang haram, jauh daripada perbuatan yang haram, supaya Allah Ta'ala jadikan aku ini terdalam syurga aku ini, iaitulah dapat memandang kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Inilah orang-orang yang hebat, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Fatashabbahu illam takunu mislahum. Ali Syair kata fatashabbahu illam takunu mislahum. Cuba-cubalah, tiru-tirulah orang-orang yang saleh, kalaupun kita bukan dari kalangan orang yang saleh. Fa inna tashabbuha bil kirami falah. Meniru perbuatan orang yang saleh ini satu kebaikan, satu kemenangan. Tapi kalau kita duk tiru kawan-kawan kita hak malah ni, mana tu tak pergi lagi masjid, ramai lagi gu tak pergi, jawabnya itulah kita. Kita kena tengok orang yang pergi awal, nampak orang pertama naik motosikal, kereta dah pergi masjid, kita lari terus pergi. Nak tengok orang yang baik-baik pergi. Di antara perkara yang saya nak sebut sikit di sini sebagai peringatan, iaitulah kita tengok masih ramai lagi umat Islam yang leka dengan Ramadan, mensia-siakan waktu dengan benda-benda yang tidak berfaedah. Bahkan kalau pergi masjid pun tidak menyempurnakan amal ibadat. Apalagi kalau menulikan telinga daripada mendengar nasihat, daripada mendengar azan, pergi semayang berjamaah, ada tazkirah, kita lari balik tak nak dengar. Ada nasihat, kita buat lembu kenyang, buat tuli je, tak mau ikut. Coba kita ubah di saat tengah Ramadan yang kedua ini. Satu lagi, perkiraan kita cara anak beranak dengan muslimin dan muslimat di seluruh, di mana sajalah yang mendengar khutbah ini, supaya mengambil berat terhadap tanggungjawab anak-anak. Hari ni ramai mak bapak dia hantar wakil, anak pergi awal ke masjid, berlari sana berlari sini. Bila AJK masjid, rakan masjid tangkap dia, panggil nak cari ayah dia, nak suruh larang anak ni. Dia kata ayah saya tak mari, saya yang mari. Subhanallah, bulan Ramadan hantar wakil suruh pergi semayang tarawih, bukan semayang tarawih pun pergi buat bising kat masjid. Pak dia entah di mana. Ini satu penyakit berat ni. Penyakit yang kurang berat sikit, kalau ayah mari juga tapi biarkan anak-anak bermain, ini agak berat. Karena itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya telah bentang satu kertas perbincangan daripada para ulama Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i. 5 ulama besar mazhab Syafi'i mengatakan tidak menjadi kesalahan kita bawa anak kita yang sudah memayyiz, yang sudah pandai, yang sudah pergi sekolah dah, kita bawa dia tak tepi kita dalam sah semaya, tidak putus sah salat.
Yang kata sah putus sah salat tu dia ambil di mana? Ulama besar mazhab Syafi'i yang kita boleh menamakan nama-nama mereka mengatakan bahawa sah salat itu tidak jadi masalah. Kita letak anak di tepi kita daripada mereka membiarkan mereka duduk berkelahi, duduk berambat di belakang. Tak dekat kita. Jadi ayah-ayah dia takut letak, dia kata takut nanti orang marah. Tapi tak boleh, jangan letak di belakang imam. Takut imam aksiden nanti terbatal wuduk, siapa nak naik ganti imam. Itu yang jadi masalah. Letak kita kalau ada anak duduk tepi-tepi, duduk jauh sikit. Sah yang kedua contohnya, bawa anak letak sekali. Baru dia semayang. Ni kalau kita tulis, ini kawasan kanak-kanak di belakang masjid. Betul lah tu. Ada kanak-kanak yang nakal, dia bawa pin, tak esok dia tambah. Ini kawasan kanak-kanak bermain. Habis dia main kat situ, dia tak semayang. Mana ada budak warak daripada tu. Zaman kita hari ni, zaman sahabat tu budak cerdik. Zaman kita hari ni budak-budak nakal, cara dia lah, bukan jahat tapi nakal. Maka kita bawa anak-anak letak di sini, dan bila tengok anak kita bermain, pergi larang sendiri. Kita dengarkan suara anak kita, pergi larang. Ni tak tahannya kalau AJK masjid larang, orang lain masjid larang, anak dia bermain, pak pula jeling mata lain macam kepada kawan sebelah ni. Pandai-pandai pula larang anak aku. Yang mempak tak larang, suruh orang lain larang. Bila orang lain larang, dia marah balik. Sampai hari raya pun tak nak bersalam pun ada, dengan sebab larang anak dia bermain ketika tarawih. Ini di antara perkara yang tidak harmoninya masjid apabila kita biarkan anak-anak kita bermain. Yang kedua, saya rasa kawasan penduduk mana-mana pun dekat masjid ni kebanyakannya orang Islam. Bila kita orang Islam, jangan biarkan anak-anak kita main mercun di saat orang sedang beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tak pergi masjid pun laranglah, jangan main orang tengah masjid. Dah lapok dah jadi lembu kenyang kat sini, jadi hantu raya pula buat bising orang tengah sembahyang tarawih. Jadi dua pak dengan anak lebih seorang sama je, dahsyat. Dua-duanya jadi syaitan belaka bulan Ramadan. Jadi kita cuba harmonikan suasana. Kalau kita tak nak pergi sembahyang pun jangan kacau orang tengah duduk sembahyang. Itulah saja nasihat saya, peringatan. Mudah-mudahan apa yang kita kata ini ikhlas kerana Allah Ta'ala, semata-mata nak tegur, nak beri nasihat kepada muslimin dan muslimat, bukan nak mengeji, bukan nak mengata, tapi sebagai peringatan. Maka pada hari Jumaat yang mulia ini sama-sama kita selawat ke atas Nabi SAW, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma alif baina qulubil muslimin wa aslih zata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mustad'afina fi Palestin wa fil Iraq wa fi kulli makan ya rabbal alamin. اللهم عليك باليهود الغاصبين الظالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين يا جبار يا منتقم. اللهم وفق ولي أمرنا تنقص السلطان وولي أهده ووزرائه ورؤساء الأقسام ورؤساء القبائل ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah taufik hidayah kepada kami semua dapat kembali kepada jalan yang Engkau redai. Kembalikan keluarga kami ke jalan Engkau redai ya Allah. Ya Allah, beri hidayah kepada kita semua supaya dapat beramal dalam bulan Ramadan yang diberkati ini dengan amalan yang sempurna, dengan berpuasanya, baca Qurannya, qiyamul lailnya. Ya Allah, berikanlah hidayah dan taufik kepada anak-anak kami, lelaki dan perempuan, supaya menjaga pergaulan mereka, menjaga aurat mereka, menjaga kedudukan mereka di bulan Ramadan dan juga di luar Ramadan. Ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.